Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khabar semua? Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair, jawabnya. Alhamdulillah bila khair. Okey, insya-Allah pada pagi ini seperti mana biasa kita akan sambung kembali dalam amalan-amalan hati dan juga dalam masalah taubat. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Ta'ala kerana Allah SWT telah berikan kepada kita dua nikmat, iaitu iman dan Islam. Saya sering kali mengucapkan perkara ini kerana dua perkara ini adalah perkara yang terlalu penting dan terlalu bernilai di sisi kita selaku umat Islam, kerana bukan mudah untuk mendapatkan dua nikmat ini, iaitu nikmat iman dan Islam. Jadi kita akan sambung insya-Allah pada masalah berkenaan dengan taubat, itu tentang syarat-syarat taubat. Sebelum saya masuk kepada syarat-syarat taubat, bagaimanakah kita akan masuk kepada bagaimanakah cara untuk membiasakan diri untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali, seperti yang telah disebut semalam, iaitu pertama sekali iaitu mengingati kematian. Mengingati kematian, ataupun dalam bahasa Arab dipanggil zikrul maut, mengingati kematian. Kerana kematian adalah pemutus kepada segala nafsu syahwat yang bergelora, yang bergejolak di dalam jiwa kita, pemutus segala angan-angan, pemutus segala kenikmatan dunia ini. Dan sebab itulah Nabi SAW berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur al-an fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Nabi SAW berkata, sebelum ini aku telah melarang kamu daripada menziarahi kubur, kerana sebelum itu mereka menziarahi kubur dengan bertujuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang syirik, seperti mana beristighatsah, meminta pertolongan kepada si mati, memohon hajat kepada si mati, dan segala macam amalan-amalan syirik, menyembelih korban untuk si mati, dan memohon segala pertolongan kepada si mati, kepada pihak dalam kubur, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dilarang oleh Nabi SAW untuk mereka menziarahi kubur. Tapi apabila agama Islam telah berkembang dan tersebar, dan juga akidah telah tertancap di dalam jiwa umat Islam ketika itu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan mereka memahami tentang akidah Islam yang sebenar, maka Rasulullah SAW telah mengizinkan mereka untuk menziarahi kubur. Apa tujuan mereka menziarahi kubur? Tudzakkirul akhirah, untuk mengingati tentang kematian, mengingati tentang akhirat. Kerana kubur adalah salah satu tempat persinggahan kita sebelum kita menemui akhirat. Itu alam barzakh. Itu dipanggil alam barzakh, satu alam yang lain. Kita datang daripada alam roh, iaitu alam yang mana kita sendiri bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu bala syahidna alastu bi rabbikum. Ketika di alam roh, Allah SWT telah kumpulkan semua para roh kita, termasuk kita, daripada zaman Nabi Adam sehingga hari kiamat. Dan dan Allah SWT berkata kepada roh-roh ini, termasuklah roh Fir'aun, roh Abu Jahal, gitu-gitu. Segala roh yang ada, sama ada roh fajir, roh yang jahat, maupun roh yang baik, Allah SWT telah bertanya, apa dia? Alastu bi rabbikum, adakah aku ini Tuhan kamu? Bukan Tuhan kamu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna, bahkan kami
kami menyaksikan. Kemudian Allah SWT menguji dengan ucapan-ucapan tersebut, ucapan yang diucap oleh roh-roh kita semua. Allah Ta'ala menguji di satu alam, iaitu dipanggil dengan alam dunia. Itu alam yang sedang kita duduki ini. Alam ini antara alam yang paling singkat. Paling singkat masanya, iaitu dalam 60 tahun ke 70 tahun. Jarang manusia yang dapat hidup sehingga ke 100 tahun. Bahkan manusia yang hidup sampai ke 100 tahun pun dia tidak akan hidup macam mana manusia yang biasa hidup. Kemungkinan ketika itu dia dah seperti mana bayi, iaitu yang diperlukan orang lain untuk menjaga segala keperluannya. Dan Allah Ta'ala menguji kita di dunia ini, seperti mana di dalam firman Allah SWT, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dialah yang menciptakan al-maut wal hayat, kehidupan, al-maut kematian, wal hayat dan kehidupan, liyabluwakum untuk menguji kamu, ayyukum ahsanu amala, siapakah di kalangan kamu yang terbaik dari sudut amalannya. Dan di sinilah kita diuji, adakah kita benar dalam ucapan kita, dalam sumpah kita di hadapan Allah di alam roh sebelum ini, ataupun kita mendustai ucapan-ucapan, sumpah-sumpah kita tersebut. Kemudian apabila telah sampai seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Idza jaa ajaluhum, apabila telah datang ajal mereka, la yastakhiruna sa'ah, mereka tidak akan ditakhirkan, mereka tidak akan dikemudiankan, mereka tidak akan dilewatkan, sa'atan, walaupun sesaat, wala yastaqdimun, dan mereka tidak akan dipercepatkan, disegerakan, walaupun sesaat. Dan berbalik kepada taubat tadi, cara untuk bertaubat adalah untuk mengerti tentang kematian. Sebab itulah untuk kita sering kali bertaubat adalah dengan mengerti kematian, supaya kita tahu hal tujuh hidup kita di dunia ini apakah dia. Contoh kita dalam syarikat, adakah kita telah melaksanakan yang terbaik, yang sesuai dengan ganjaran yang kita dapat, yang upah-upah yang kita perolehi. Adakah kita telah melaksanakan sesuai dengan apa yang kita telah janjikan kepada majikan kita, kepada bos kita. Adakah kita telah melaksanakan tersebut dengan penuh amanah dan penuh tanggungjawab, ataupun sebaliknya. Sebab apa? Semua ini akan berbalik kepada akhirat kelak, kepada amalan akhirat kita kelak. Apabila kita telah melaksanakan yang terbaik, kita telah melaksanakan yang paling kita mampu dalam keupayaan kita, dan kita bersikap amanah dan tanggungjawab dengan sepenuhnya terhadap segala apa yang ditugaskan kepada kita, maka balasannya, walaupun kita tidak nampak di dunia ini, di akhirat kelak kita akan dapat balasannya. Bahkan sebenarnya kesan-kesannya di dunia ini telah kita rasai, daripada rezeki yang berkat, daripada anak-anak kita yang soleh-solehah, daripada kehidupan kita yang bahagia, ketenangan yang tidak dapat dinikmati walaupun dengan duit yang berjuta maupun rumah yang mewah dan besar. Kerana ketenangan itu daripada hati, dan hati itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itulah cara yang kedua untuk bertaubat, adalah dengan mengerti kematian. Dan mengerti kematian bagi falsafah ataupun prinsip seorang muslim bukanlah menyebabkan mereka ingin menjadi pasif, mereka ingin menjadi, orang kata apa, bersifat tawakul, orang kata, ataupun bersifat maksudnya bersifat tidak aktif, tidak proaktif. Bahkan kematianlah
menyebabkan kita akan berlumba-lumba untuk membuat amalan kita sebaik yang mungkin, seboleh yang mungkin, secekap yang mungkin, supaya amalan-amalan tersebut akan kita bawa ke alam akhirat. Ingat, walaupun kita bekerja, tetapi hakikatnya kerja kita ini boleh menjadikan kepada kita pahala dan boleh menjadikan kepada kita sebaliknya. Kerja kita ini, tak kira apa pun kerja, kecuali kerja itu kerja maksiat lah. Kerja maksiat memang tak boleh lah. Kerja yang diharamkan syarak memang tak boleh. Tetapi kalau kerja-kerja yang biasa, yang mubah, yang diharuskan ini, dengan niat yang betul, akan menyebabkan kita bukan sekadar dapat keuntungan di dunia, tetapi di alam akhirat. Kam min saghirin ya'zimun, dalam satu patah beritahu, maksudnya lebih kurang, berapa ramai manusia yang mana apabila mereka ini niat mereka untuk dunia, niat mereka untuk akhirat, tetapi mereka melakukan kerja dunia, tapi mereka mendapat pahala yang besar di akhirat kelak. Contoh, bagi seorang yang bekerja sebagai seorang kontraktor misalnya, dia dapat kontrak sebuah masjid untuk membina sebuah masjid. Selain daripada keuntungan dunia yang didapat apabila dia berniat untuk membina masjid itu, bukan sekadar keuntungan dunia, mungkin dia akan lebihkan, maksudnya dia akan ambil daripada mungkin peruntukan dia sekian-sekian, dan dia akan sanggup ambil untung dia sebahagian untuk disedekahkan di masjid, untuk dilawakan masjid tersebut, supaya dia mengharap itu sebagai satu amalan jariah dia kepada Allah SWT. Maka dia bukan sekadar mendapat ganjaran daripada keuntungan dia membina masjid tersebut, tetapi juga pahala yang didapat, hasil daripada orang beriktikaf, orang mengimarahkan, orang memakmurkan, orang menghidupkan masjid tersebut. Jadi jadikanlah ni kematian itu bukan satu perkara yang menakutkan, tetapi satu perkara yang menjadikan motivasi kepada diri kita, dan jadikanlah kematian itu sebagai satu perkara yang menyebabkan kita seringkali bertaubat. Dan yang kedua adalah membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Membaca Al-Quran dan mentadabburinya. Membaca Al-Quran ini, kalau kita lihat di dalam contoh-contoh di dalam Al-Quranul Karim, Allah Ta'ala banyak mengisahkan tentang kisah-kisah alam-alam ghaib. Contoh tentang syurga Allah, tentang neraka Allah. Kalau kita lihat di dalam surah At-Takwir misalnya. At-Takwir. Idza syamsu kuwirat, apabila matahari berkukuran. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang mula bertabrakan, berhancuran antara satu sama lain. Apabila kita merenung bagaimana keadaan-keadaan ini berlaku, kita akan bertambah merasa insaf kepada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kita tak boleh nak bayangkan perkara ini berlaku. Kita tak boleh bayangkan macam mana apa yang Allah Ta'ala firmankan di dalam surah At-Takwir itu. Boleh buka surah Takwir, boleh buka surah Nazi'at, boleh buka surah An-Naba. Semuanya menunjukkan tentang bagaimana dahsyatnya hari kiamat kelak. Surah-surah dalam juzuk 30 ni kebanyakannya lebih menunjuk kepada bagaimana kedahsyatan hari kiamat. Bukan hanya sekadar baca, tapi boleh tengok terjemahan, boleh tadabbur, dan bayangkan Allah Ta'ala telah tunjukkan perkara-perkara ini dalam surah-surahnya, yang kita mana manusia dengan akal, dengan mata akal kita, dengan logik akal kita tak mampu untuk mengetahui tentang ataupun untuk membayangkan tentang perkara-perkara tersebut berlaku. Jadi cukup sekadar ini pada pagi ini. Dan selain itu adalah meyakini dan mengimani Allah, dan berkawan bersahabat dengan orang-orang yang saleh, dan juga membaca kisah-kisah para salafus saleh. Jadi cukup sekadar ini untuk pagi ini sebagai tazkirah dan juga muhasabah diri kita sama-sama untuk kita saling ingat memperingati, kerana fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan berilah peringatan kerana peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Dan kita tutup majlis kan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu